makanan, harga semua barang yang tak pernah turun, sentiasa naik. Betul? Ya? Masalah kedua ialah pendapatan kita. Kalau yang bergaji tu tidak naik secepat naiknya barang. Betul? Masalah ketiga, kalau kita ada anak-anak dan mereka kita berjaya hantar kepada pengajian tinggi universiti, tak dapat kerja. Betul? Dan ada juga yang tidak pergi ke universiti, lepasan sekolah juga bermasalah untuk mendapat kerja. Adakah ini betul masalah yang kita sedang hadapi? Dan mereka yang graduan, yang berjaya dapat kerja, tak mampu pula nak beli rumah. Betul? Sekarang ni menumpang kita. Istilah sekarang Ustaz dia panggil keluarga sandwich. Zaman saya dulu tak ada. Sekarang ni dah ada satu istilah dipanggil keluarga sandwich. Pernah dengar tak? Apa dia keluarga sandwich tu? Keluarga sandwich tu lah, di dalam rumah tu ada atuk, ada ayah, ada cucu. Sebabnya anak tak mampu lagi untuk keluar daripada rumah untuk membeli rumah sendiri sebab harga rumah terlalu mahal. Betul? Sewa rumah pun naik. Ya. Jadi inilah satu masalah yang kita hadapi sekarang ni. Sebenarnya bukan kita sahaja, satu dunia sedang menghadapi masalah ini. Ya. Orang yang kaya yang berada, mereka tidak faham sebenarnya apa yang kita lalui, daripada segi keperitan untuk memberi makan kepada keluarga kita tiap-tiap hari, keperitan untuk memberi tempat untuk mereka berlindung, untuk memberi rumah, untuk memberi mereka pendidikan, dan untuk mencari pekerjaan untuk supaya mereka dapat bekerja. Kita bertungkus lumus membiayai mereka di universiti, mereka keluar universiti tak dapat kerja. Yang keluar sekolah pun tak dapat kerja juga. Apa kata kalau saya beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan bahawa masalah ini semua boleh selesai? Semuanya boleh selesai sekiranya kita berani dan kita mampu untuk menegakkan tuntutan Islam di dalam muamalat. Muamalat ni satu perkara yang kalau ini tahfiz sains saya, di dalam sekolah agama memang dia pakar daripada segi syariat, munakahat, jinayat. Memang subjek itu adalah subjek yang guru-guru pakar yang mengajar. Tapi bab muamalat ni kurang sikit Ustaz. Betul Kita kena faham sejarah apa yang sudah berlaku kepada umat Islam. Apabila kita faham apa yang sudah berlaku kepada kita, barulah kita faham bahawa sebenarnya kita tidak pernah hidup di bawah muamalat Islam. Andainya sekarang ni 2016 kita sudah hidup di bawah muamalat Islam daripada tahun 1957, tidak ada inflasi di Malaysia. Saya kata tidak. Tidak ada pengangguran di Malaysia. Tidak ada kenaikan harga di Malaysia. Tidak ada rumah yang harga melambung seperti sekarang di Malaysia. Andainya kita di bawah muamalat Islam. Tapi kita tidak pernah berada di bawah muamalat Islam. Kita kena faham muamalat kita telah dicuri. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang kita mengamalkan muamalat Islam. Zaman sahabat, zaman khalifah memang kita mengamalkan muamalat Islam. Tetapi sejarah kita telah dicuri oleh siapa? Siapa yang mencuri sejarah kita? Penjajah sebenarnya. Ini kita tak faham. Ini satu perkara yang cendekiawan, saya maaf cakap cendekiawan di universiti pun tak faham masalah. Di mana kita punya masa depan dan kita punya kejayaan, kegemilangan Islam telah dicuri dan dihancurkan oleh penjajah.
Kalau kita kaji sejarah Islam, mungkin ada, anda tak tahu, mungkin antara tahfiz sains ada ajar sejarah tu. Di zaman kegemilangan Islam, zaman keemasan Islam di abad 6 dan 7 ke atas, Islam pernah memerintah 1/3 daripada dunia. Kita perintah Sepanyol. Tahu kat mana Sepanyol? Dia ada pasukan bola sepak nama Real Madrid, Barcelona, itu Sepanyol. Kita pernah memerintah Sepanyol. Kita pernah memerintah satu pulau bernama Sicily di Itali. Kuasa kita ialah 1/3 dunia. Mengapa kita mampu membuat itu dan kita tidak mampu sekarang? Mengapa? Tidak pernah perkara ini diumumkan kepada umat Islam. Satu-satunya sediakawan yang telah memperkenalkan subjek ini adalah seorang yang bernama, mungkin saudara-saudara pernah dengar, Profesor Said Najib Al-Atas. Profesor Said Najib Al-Atas telah menulis satu buku yang bernama Islam dan Sekularisme, dan saya kira ini adalah satu buku yang wajib, tiap-tiap pemuda-pemudi Islam wajib membaca. Oleh kerana di dalam buku ini ia terangkan bagaimana kita punya destiny. Dalam bahasa Malaysia apa destiny, Zat? Destinasi kita telah dicuri oleh penjajah. Apa yang berlaku? Baik, saya nak bawa tuan-tuan, kalau ada masa nanti saya kembali balik bagaimana kita boleh turunkan harga rumah di Malaysia ni, bagaimana kita boleh turunkan harga kereta, dan bagaimana kita boleh jamin adanya kerja untuk setiap anak muda Islam. Tapi sebelum itu saya perlu bawa tuan-tuan dan puan kepada satu perjalanan kepada Eropah abad ke-16. Eropah di abad ke-16 diperintah oleh gereja. Kita kena faham, gereja yang memerintah Eropah pada abad ke-16. Tetapi kita sedia maklum, orang gereja ni dia pun tak boleh kahwin, arak dia boleh minum, puasa kurang dan makan dia banyak. Jadi pemerintah gereja ni tidaklah menjadi pemerintah yang boleh dicontohi, dan sebenarnya mereka dibenci oleh rakyat. Maka berlakulah satu gelombang rakyat untuk menjatuhkan pemerintahan gereja. Dipanggil, gerakan ini dipanggil gerakan sekular. Antara nama-nama kalau kita baca sejarah ialah John Locke, Martin Luther, John Calvin dan sebagainya. Satu Eropah mereka berjaya runtuhkan kerajaan gereja dan mereka tubuhkan satu kerajaan baru dan satu agama baru. Agama baru ni dipanggil sekular. Apa maknanya? Maknanya mereka beritahu sekali-kali kami tidak tinggal agama Kristian, tetapi agama Kristian itu kami tidak hendak ia wujud dalam kehidupan kami. Daripada hari Isnin sampai hari Sabtu, tidak ada agama dalam kehidupan kami. Tidak ada agama dalam pemerintahan, dalam perniagaan, pendidikan, budaya dan sebagainya. Tidak ada agama, hanya pagi Ahad. Itu yang dilakukan kepada rakyat Eropah. Kalaulah mereka khususkan masalah ini kepada Eropah, tidak menjadi masalah. Tetapi apabila mereka datang ke Malaya 1386, itulah perkara yang mereka buat kepada agama kita. Mereka beritahu kepada kita bahawa jangan khawatir, kami tidak akan Kristiankan awak, tapi kami akan sekularkan agama awak sebagaimana kami telah sekularkan agama kami. Kami tidak mahu ada unsur-unsur atau hukum Islam di dalam pemerintahan, pendidikan, perniagaan, kebudayaan. Islam hanya Jumaat tengah hari dia buat perkara yang sama. Itu satu. Yang kedua, saya biasa memberi ceramah berkaitan riba ni, satu dunia lah. Dan kita harus tahu bahawa pengharaman riba bukan terkhusus kepada Islam. Haramnya riba ialah wujud juga di dalam agama Kristian dan juga agama Yahudi. Agama Yahudi mengharamkan riba kepada sesama Yahudi. Tetapi apabila riba diberi kepada bukan Yahudi, itu halal kepada mereka. Dan agama Kristian pula, kalau kita buka kitab Injil, masih ada ayat-ayat yang mengharamkan riba, masih ada di dalam kitab Injil. Bezanya
Agama Kristian dia sudah tidak endah perintah-perintah Bible mereka. Tetapi kita, agama Islam, kita masih mensanjung tinggi pengharaman riba. Baik. Jadi dua perkara ini yang mereka bawa kepada Malaya, sekularisme dan riba yang mereka bawa kepada tanah yang mereka jajah sekarang ni. Kalau setakat itu saja tak mengapa. Kita kena faham, apabila di Eropah, apabila mereka runtuhkan gereja, mereka ubah semua subjek di universiti supaya tidak ada langsung unsur ketuhanan di dalam subjek tersebut. Ekonomi ke, sains ke, biologi ke, geografi ke, sejarah ke, falsafah ke, tidak ada langsung unsur ketuhanan di dalam subjek ini. Mereka pastikan bahawa ilmu ini ialah ilmu yang berpaksi dunia tanpa Tuhan. Malah Newton dan beberapa saintis mengatakan tidak wujud, Tuhan tidak wujud. Yang mengendalikan alam semesta ni ialah hukum mekanikal. Jadi apa masalahnya? Apa masalahnya? Masalahnya subjek-subjek inilah mereka bawa pada tahun 1957. Dan subjek-subjek inilah yang mereka masih mengajar di universiti sekarang. Yang kita belum sedar bahawa subjek-subjek tanpa Tuhan ialah subjek yang masih diajar di Malaysia sekarang. Melainkan tempat-tempat seperti UIA, Tahfiz Sains contohnya. Tetapi sebut saja universiti mana-mana, ilmu-ilmu tanpa Tuhan ni ialah masih diajar oleh pensyarah Islam kepada pelajar Islam di negeri Islam. Sekarang masih diajar. Apa maksudnya? Kalau kita tengok ilmu ekonomi, ilmu ekonomi, saya dulu, maaflah, saya pun belajar ekonomi luar negara, ekonomi KP subjek ekonomi ni, kalau kita ambil unsur interest, interest kita buang daripada subjek ekonomi tu, subjek tu akan buntuh. Tidak ada ilmu ekonomi tanpa interest. Walhal di dalam Al-Quran, fa'zanu biharbin minallah wa rasulih. Allah dan Rasulnya istihar perang kepada pengamal riba. Tetapi pensyarah Islam kita di sini mengajar ilmu ekonomi dengan riba kepada pelajar Islam. Bila kita nak sedar? Sampai bila kita nak sedar universiti kita masih mengajar ilmu-ilmu yang bertentangan dengan hukum Al-Quran. Baik, saya bagi lagi satu contoh. Sejarah. Mungkin kita belajar sejarah di universiti. Saya tak nak sebut lah. Sejarah. Kalau kita tanya pelajar-pelajar ataupun masa kita zaman sekolah rendah, cikgu tanya siapakah orang yang paling terpengaruh, manusia yang paling terpengaruh di dalam dunia, jawapan yang keluar apa dia? Apa jawapan yang keluar? Abraham Lincoln. Betul. Mahatma Gandhi ialah manusia yang paling berpengaruh di dalam sejarah manusia. Muhammad Rasulullah tidak ada ruang untuk dibincangkan di dalam ilmu sejarah di Malaysia. Mengapa? Tanya diri sendiri, mengapa Muhammad Rasulullah tidak ada ruang untuk membincang dia? Kita, maknanya saya nak sampaikan bahawa otak kita ni telah di brainwash, telah dibasuh oleh penjajah. Sampai anak muda kita tanya dia, siapakah manusia yang paling berpengaruh di Malaysia? Mahatma Gandhi. Tak terfikir langsung tentang Muhammad Rasulullah yang dipanggil Rahmatul Alamin. Itu contoh-contoh. Banyak lagi, terlalu banyak contoh. Kalau saya nak bagi, dari segi geografi lah contoh. Geografi tahun lepas kemarau di Shah Alam, lama, ingat tak? Tak hujan, lama. Lepas tu kita tengok adalah hujan rintik-rintik yang turun. Kita kata ini cloud seeding, pembenahan awan, yang telah dilakukan oleh kerajaan. Kerajaan pakai satu kapal terbang, dia bawa satu jenis chemical,
dan dengan chemical tu mencetuskan hujan. Satu penemuan baru. Kagum tak? Kita kagum tak? Teknologi baru. Kita tengok, kita kagum. Walhal Al-Quran telah memberitahu, saya pun tak ingat, mungkin tak ingat ayat apa. Al-Quran telah memberitahu bahawa apabila angin tiup di laut, maka dibawa di atas aerosol. Di dalam aerosol ni ialah debu-debu dan garam daripada laut. Debu-debu dan garam di laut ini bertemu di awan dan mencetuskan hujan. 1400 tahun lalu Allah dah beritahu. Apa yang kita nak megah sangat baru kita tahu sekarang. Tapi kita tidak pernah rujuk kepada Al-Quran sebagai sumber research. Sebab orang putih ajar kita Quran kuno. Jadi kita pun terbawa-bawa Quran itu kuno, kita tak rujuk kepada Al-Quran. Lagi satu contoh saya beri. Baru ni ada penemuan baru. Madu, ada tak warung yang jual madu di sini? Madu kelulut kan, madu apa kan? Masih ada kan? Madu ni satu penemuan baru oleh Barat, bahawa mereka mendapati madu hanya boleh dicipta oleh labah betina. 2-3 tahun lepas, satu research dibuat, mereka dapat tahu, mereka umum pada dunia bahawa sekarang mereka sudah dapat tahu madu dibuat oleh lebah betina. Tapi kalau kita rujuk kepada Al-Quran, ayat yang Allah sebut tentang lebah, ya, dalam bahasa Arab ni ada dua dia punya jurusan perkataan untuk lelaki dan perempuan. Apabila Allah merujuk kepada lebah betina di dalam ayat Al-Quran itu, Allah gunakan istilah betina. Butuniha untuk perut dia, usluki untuk pergi keluar. Maknanya begitu teratur ayat Quran tu, begitu tepat dan begitu korek. Apabila Allah merujuk kepada lebah betina di dalam ayat Al-Quran, Allah menggunakan istilah Arab yang merujuk khusus kepada perempuan betina. Satu perkara kita dah tahu 1400 tahun dahulu. Mengapa saintis sekarang tidak pernah rujuk kepada Al-Quran untuk buat research buat masa ini? Jadi maaf ya kalau terkasar sikit. Saya nak bagi tahu bahawa sebenarnya kita tidak sedar kita berada di dalam muamalat riba. Ya? Masalah yang tuan-tuan hadapi tu sekarang ni, tak cukup duit apa semua tu, saya nak bagi tahu sekarang. Ada berapa minit kan saya? Okey. Ni saya belajar di luar negara. Degree pertama luar negara, postgraduate di UIA. Saya balik ke Malaysia tahun 1982 sebagai sarjana ekonomi muda daripada luar negara, dan saya bekerja di sebuah bank. Gaji saya masa tu RM1,000, RM1,000, dan saya beli kereta murah yang kereta baru yang termurah. Mungkin yang otai-otai sini pernah tengok Ford Laser 1.3 hatchback. Ford Laser ni kawan dia ialah Mazda 323. Masih ingat brother kita pun masih ingat. Dia kat belakang tu dia macam 3 segi. Dek, yang muda-muda ni berapa harga dek? Berapa harga Ford Laser? Masa saya beli tahun 1982. Cuba beritahu. Kali saya beritahu jangan menangis ya. 14,000 baru. 1.3 baru 1982, 14,000. Saya tak beli rumah sebab saya memelihara nenek saya di sini. Saya tak beli rumah. 82 rumah teres Taman Tun. Tolong bagi tahu kepada saya berapa harga. Yang muda-muda ni lah. Yang muda-muda ni berapa? Berapa? Tak dengar? 60,000.
Rumah teres Taman Tun Dr. Ismail 1982, harga dia RM60,000. Jangan menangis ya. Baik, saya banyak mengajar skim latihan satu Malaysia di PNB untuk graduan yang tak ada kerja. Kadang-kadang ada 60 orang, 100 orang, 2 tahun, 3 tahun tak ada kerja. Ya. Saya tanya kepada mereka, saya kata, kalau awak dapat kerja sekarang, cuba bagi tahu saya purata berapakah gaji graduan buat masa ni. Saya belum nak sentuh lepasan sekolah. Yang tu terlalu sedih ya. Saya cakap pasal graduan dulu. Kalau awak berjaya dapat pekerjaan, berapakah gaji awak sekarang? Bukan di bank, purata. Dan mereka sebut Cik Zaid dalam 2,200. Baik. Kalaulah awak beli kereta sekarang, awak beli kereta, awak dapat kerja, awak beli kereta 1.3 kat lah, sama saya. Tolong beritahu kat saya, satu 1.3 punya kereta berapa harga sekarang? Berapa? 70,000. 50,000 pun, 50,000, 70,000 dengan gaji 1,200. Saya dulu gaji 1,000, beli kereta 14,000. Baik, saya nak tanya soalan sensitif sekarang. Harga rumah di Lembah Kelang berapa? 400 tu dah murah tu. 500,000 ada. Jadi cuba kita tanya pasal apa? Cik Zaid bekerja tahun 82, gaji 1,000, sebenarnya 1,200. 1,200 gaji saya, 1,200. Beli kereta 14,000. Kalau beli rumah 60. 33 tahun saya tunggu, saya bekerja, gaji saya 2,200. Harga kereta 50,000, harga rumah 500,000. Apa dah berlaku? Adakah disebabkan tanah kita makin kecil? Ataupun bahan-bahan telah begitu mahal? Memang betul lah, naik juga harga itu. Tapi sebenarnya kalau saya nak beritahu tuan-tuan, mungkin tuan-tuan terkejut ya. Sebenarnya apa yang telah berlaku ialah jumlah wang. Ya. Jumlah wang dalam negara ni telah dinaikkan dengan begitu banyak tanpa pengetahuan kita. Baik, saya tahu ini ilmu ekonomi, tapi ilmu ekonomi lah asas. Semua orang boleh jawab soalan ni. Satu negara, jumlah barang dia ialah kata banyak ni, dan jumlah wang dia pun lebih kurang sama. Okay, bayangkan ya. Jadi kita pindah ke tahun yang kedua. Jumlah barang dia banyak tu, jumlah wang dia banyak ni. Apa akan berlaku? Apabila jumlah wang naik, jumlah barang tak naik, apa akan berlaku? Inflasi. Inilah apa yang tuan-tuan sedang hadapi sekarang. Tapi tuan-tuan tak faham. Banyak orang pun tak faham. Kalau saya tanya, ini duit kan? Kita panggil ni duit. Saya nak tanya, anggaran tuan-tuan dan puan-puan, duit ni, duit kertas dan duit shilling sebagai percentage, peratus jumlah wang di dalam negara berapa persen? Tolong beritahu. Jumlah wang sebahagiannya ialah duit kertas. Berapa peratus? Ataupun tuan-tuan percaya bahawa wang kertas dan wang shilling ialah 100% duit di Malaysia. Ya. Tidak ada duit lain. Ini saja duit. Betul? Itu kepercayaan tuan-tuan. Betul tak? Tuan-tuan percaya bahawa kalau kita dapat kumpulkan semua duit RM10, semua duit kertas, kita nombor ke sini, itulah wang di negara. Betul? Salah. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, duit kertas dan duit shilling di dalam sesebuah negara, bukan saja Malaysia, di dalam sebuah negara hanya merupakan 3% daripada jumlah wang. Jadi soalannya, apakah 97%? Betul? Kalau ini 3%, apakah 97%?
97% nilai yang telah melakukan inflasi yang mencuri kuasa beli dalam poket tuan-tuan dan puan-puan, yang menaikkan harga makanan, yang menaikkan harga rumah, yang menaikkan harga segala-galanya ialah 97% ini. Apa dia? Ini yang tak faham. Kerajaan sendiri belum begitu faham. Ia dipanggil duit yang dicipta oleh bank. Bank boleh cipta duit? Okey. Yang ni saya nak pergi slowly, kena faham Baik. Sebahagian dari tuan-tuan ada current account akaun semasa dengan bank, betul? Kadang ataupun syarikat ada. Tuan-tuan letak RM1,000 di Bank Islam Malaysia Berhad, dia bagi checkbook, betul? Bagi check. Jadi RM1,000 tu, adakah Bank Islam simpan di dalam peti besi? Apabila Haji datang nak keluarkan cek, dia kata okey, tunggu, saya buka peti besi cek, ini duit yang cek simpan dulu, betul? Dia buat itu, betul? Tak, Bank Islam tak buat. Bank Islam RM1,000 tu dia akan pinjam kepada orang lain. Dia kena letak 10% di bank negara. Kalau 1,900 dia akan pinjam kepada orang lain. Dia akan pinjam kepada Ustaz Asman. Ustaz Asman, Bank Islam akan pinjamkan RM900 kepada Ustaz Asman. Ustaz Asman bawa RM900 tu kepada Bank Muamalat. Bank Muamalat bagi dia checkbook. Ya. Haji nama apa Haji? Pakai baju ni. Nama apa Haji? Fuzan. Okey. Haji Fuzan ada buku cek. Yakin dia boleh belanja RM1,000 yang ada di Bank Islam. Ya. Ustaz Asman pun ada buku cek juga. Dia yakin dia boleh belanja RM900 yang ada di Bank Muamalat. Kalau kita berhenti di situ sahaja dan kita tanya diri kita, Haji ada RM1,000, Ustaz ada RM900, RM1,900, betul? Betul Haji? Dalam bank ada berapa? RM1,000 je. RM900 tu dari mana? RM900 tu ialah duit cek yang dicipta oleh bank. Cek ialah duit. Dia boleh ambil cek RM900 tu, dia boleh beli macam-macam barang. Cek ialah duit. Kalau kita bayangkan pusingan yang berlaku, lepas tu dia letak, Ustaz Asman letak RM900 di Bank Muamalat. Bank Muamalat pula pinjam kepada saya RM810. Saya pun pegang cek tu. Dan seterusnya. Kita boleh buat perkiraan matematik bahawa daripada RM1,000 tu, bank boleh cipta duit sebanyak berapa? RM10,000. Tuan-tuan faham? Daripada RM1,000 yang diletak di dalam bank, bank boleh cipta 9,000 duit cek menjadi 10,000. Kalau rakyat Malaysia letak 1 bilion wang kertas dalam bank, bank akan cipta 9 bilion duit cek. Duit cek ni boleh beli. Inilah sebabnya harga tak kian turun, tak mungkin turun. Tak, percayalah pada saya dan Ustaz Azman, harga barang tidak akan turun sampai bila-bila selagi mereka mengamalkan sistem ini. Dan sistem ini kita panggil fractional reserve banking, ataupun boleh google fractional reserve banking ataupun perbankan rizal pecahan. Inilah wang di negara Malaysia dan di negara seluruh dunia, di mana 97% ialah wang yang dicipta oleh bank. Itulah sebabnya harga rumah tak berhenti naik, harga makanan tak berhenti naik. Melainkan kita pulang kepada asal, di mana kita ubah sistem monetary kita kepada emas dan dinar. Inilah sedikit sebanyak ceramah saya. Kalau nak tahu lebih, saya ada keluarkan satu buku. Buku tu bernama The Foam of the Waves of the Sea, The Case for an Islamic Monetary System, dan baru saya dah alih bahasa ke bahasa Malaysia. Umpama buih di lautan, suatu hujah untuk pelaksanaan sistem monetary Islam. Dan insya-Allah saya telah sampaikan proposal ini kepada kerajaan Brunei, dan saya janji kepada mereka, andainya kerajaan Brunei melaksanakan apa yang kami sedang usahakan, tidak ada inflasi di Brunei, tidak ada pengangguran di Brunei, dan
masalah lain pun akan tidak wujud, exchange rate dan sebagainya tidak akan wujud, ya. Jadi kalau nak pergi kepada website, harap boleh ingatlah, website saya ialah realmoney.com.my, REALMONEY. Kalau Google tu, Google Real Money akan sampailah kepada website, dan di situ banyak lagi cerita-cerita. Dan saya nak akhiri dengan satu cerita. 6 bulan yang lepas saya menganjurkan satu program feeding homeless, memberi makanan kepada gelandangan, yang dianjurkan oleh Persatuan Murid-Murid Tua Kolej Melayu Kuala Kangsar. Saya sebahagian daripada itu, saya menganjurkan feed the homeless, memberi makanan. Memang keadaan di Kuala Lumpur ni sangat sedih, kita beri makanan dan mereka beratur. Tetapi apabila saya membuat perkara itu, kami mendapati satu perkara baru yang mungkin tidak ramai sedar, iaitu wujudnya satu kumpulan yang dipanggil working homeless. Apa tu tuan-tuan? Bekerja tetapi tidur gelandang. Kalaulah gaji mereka 1,000, sewa yang paling murah di Coket 400, ya. Kami buat di Masjid Negara, Yang beratur tu bukannya yang baju kotor, yang beratur tu semuanya ada backpack. Dalam backpack tu ada laptop. Mereka tidur gelandang. Inilah hasil sistem yang kita sedang amal sekarang. Kalau kita tak sedar lagi perkara ni, kalau kita tidak ubah perkara ni, maka saya biasa tanya kepada pelajar-pelajar saya yang terdiri daripada graduan yang tak dapat kerja, kata, awak tak risau lagi ya? Okey, saya cerita tentang gaji saya sekarang dan dulu, harga rumah sekarang dulu. Saya beritahu kat dia, saya doa awak akan berkahwin dan dapat anak, dan pada tahun 2050, ya, anak awak dah mula nak bekerja. Tolong bagi tahu kepada saya pada tahun 2050 ataupun 60, tolong beritahu kepada saya berapakah harga kereta dan berapakah harga rumah kepada anak awak masa itu. Kalau kita masih amal sistem ini, fikirlah apa yang akan berlaku kepada anak cucu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada dua ahli panel kita, Encik Zahid bin Abdul Aziz dan Ustaz Asman Abdullah atas perkongsian sebentar tadi. Semoga kita bersama-sama dapat memanfaatkan apa yang telah kita dengar dan seterusnya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Seterusnya, majlis mempersilakan kepada tetamu kita untuk bertanyakan beberapa soalan kepada ahli panel kita. Mungkin 2 soalan ataupun 1 soalan daripada tetamu kita. Ustaz, jadi macam mana kita nak cukup time dengan yang kita tahu sekarang luar, seperti Amerika, macam Rusia semua mereka buat grid. Jadi bila kata mereka buat grid, nanti sana dia dapat, jadi dia akan Sekejap lagi. Jadi kita apply dalam masa yang terdekat ni, dan ramai lagi yang masih tak sedar tentang itu. Dan lagi satu, bila kata laku orang dunia ni, semua yang siap nanti ni akan jadi boleh. Dan macam mana kita nak apply?
Terima kasih soalan daripada Ustaz kita. Bagaimana kita nak laksanakan dinar dan dirham di dalam ekonomi kita sekarang? Itu soalan. Jadi itu soalan yang bagus. Sebenarnya peringkat sekarang ini adalah peringkat pendidikan, peringkat penyebaran ilmu. Jadi kalau boleh kita panjangkan ilmu ini ke seluruh umat kita. Dan bila umat berilmu, apabila umat berilmu, maka pemimpin akan ambil kira apa yang umat berkehendak. Sekarang ni pemimpin saya kalau tuan-tuan not realmoney.com.my, kalau tuan-tuan ingat tak? Kalau tuan-tuan sampai ke blog saya ada tulis satu tulisan yang terbaru bersama bayangkan. Tajuk dia ialah bayangkan. Jadi masalahnya sekarang ni pemerintah mereka terlalu sibuk untuk menangani inflasi, pengangguran dan sebagainya untuk mengambil kira cadangan yang kita sampaikan. Padahal yang kita beritahu kepada dia, kalaulah mereka berani untuk melaksanakan apa yang kita cadangkan, maka inflasi dan sebagainya akan terhapus. Jadi buat masa ini saya minta tuan-tuan yang setuju dengan apa kami beri ini untuk menyebarkan ilmu dahulu, supaya akan sampai satu masa di mana kita dah sampai orang putih kata critical mass. Satu ummah dah tahu ilmu ni, maka masa tu pemerintah pun terpaksa ambil tahu dan mereka akan insya-Allah laksanakan apa yang kita hendak. Ustaz Asman. Bismillahirrahmanirrahim. So bagi menjawab soalan tadi baik, sebenarnya apa yang kita bincangkan pada petang ini berkenaan dengan fractional reserve banking benda itu bukan asing sebenarnya. Jadi fractional reserve banking ni setelah 700 tahun baru-baru ni dibincangkan dalam Parlimen Britain. Dibincang dalam Parlimen Britain. Ini nak menandakan kita bahawa Islam tu hebat. Kan? Yang lain ni adalah merupakan hasil ciptaan sistem ciptaan manusia. Kan? Manakah dapat nak mengalahkan sistem yang Allah buat? Itu yang pertama. Baik, yang kedua yang ditanya oleh sahabat kita tadi berkenaan dengan pelaksanaan dinar. Kan? Macam mana kita nak laksanakan dinar dalam keadaan sekarang? Okay, jawapannya mungkin kita tak mampu. Kan? Kita tak mampu. Tapi cara yang terbaik ialah kita mengekang. Kita mengekang. Sebagaimana yang diceritakan oleh Cik Zahid tadi, pertumbuhan wang. Kenapa pertumbuhan wang meningkat? Pertumbuhan wang meningkat adalah disebabkan antara salah satunya ialah lifestyle kita, cara hidup kita. Bayangkanlah, baru kerja, nak kahwin, contoh kata nak kahwin, untuk persiapan kahwin saja kita memerlukan RM30,000. Nak sewa dewan, nak catering, pinjam. Kan? RM30,000 dah pinjam. Bayang nak kahwin. Kan? Jadi macam cerita Piramli je. Kan? Dapat 2 anak, bunga tak habis lagi. Kan? Bunga makin tambah. Apa lagi? Yang kita boleh kurangkan. Graduan muda. Gaji kita dalam starting 2,000 lebih. Kan? Kita tak tengok 2,000 lebih tu untuk perbelanjaan yang lain. Tapi kita tengok bulanan kereta berapa kita dapat bayar. 2,000 lebih. 800 lepas polo. Settle. Kan? Settle mula-mula. Akhir bulan, hujung bulan garu kepala. Kan? Jadi cara yang salah satunya lah kita mengekang pertumbuhan wang daripada sistem tu tadi. Dan orang yang berhutang ni, kalau boleh kita kurangkan hutang kita. Kurangkan hutang kita. Dah ada kereta tu cukup. Kan? Pakai kereta kita yang ada. Tak perlu lagi kita beli kereta baru. Kan? Beli kereta baru nanti tambah lagi hutang bila nak habis. Kan? Jadi secara ringkasnya begitulah. Secara ringkasnya berbalik kepada bagaimana
gaya hidup kita, untuk kita mengatur kewangan kita. Kan sebab duit tu terhasil daripada sistem. Okey, wallahu a'lam. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita untuk jawapan sebentar tadi, dan juga terima kasih juga kita ucapkan kepada tetamu kita yang bertanyakan soalan. Maka berakhirlah sudah majlis kita pada petang ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan kedua-dua ahli panel kita untuk ke bilik VIP untuk menjamu selera. Okey, kita silakan.